Nama saya Nurul Syafiqah binti Samsudin dari kelas 4D akan menerangkan pengenalan berkaitan terencat akal. Kerencat akal adalah merupakan salah satu keadaan di mana seseorang individu tidak dapat mengawal atau menggunakan sebahagian otak tubuh dalam keadaan normal akibat kerosakan pada bahagian otak. Secara tidak langsung, kerosakan pada otak tersebut menyebabkan seseorang individu mengalami kekurangan upaya, perkembangan dan kerencat akal. Terdapat beberapa terencat akal yang ditemui oleh pakar-pakar kesihatan ialah idiot, merupakan mereka yang mengalami terencat akal. Idiot tidak melindungi diri daripada bahaya fizikal dan mungkin boleh mencederakan diri sendiri. Berasi pula merupakan mereka yang tidak boleh menguruskan diri sendiri tetapi masih boleh dilatih. Seorang tokoh iaitu Samuel Grady Howell 1849 memberi pendapat agar membina institut keluarga mahupun di sekolah dapat meningkatkan tahap akal murid ini. Lembam adalah kategori terencat akal di mana mereka lambat menerima pengajaran dan pelajaran dan sukar menyesuaikan diri dengan institut sekolah biasa. Itu terencat akal mempunyai faktor-faktor yang tertentu ialah pramatang. Bayi yang dilahirkan dalam keadaan tidak cukup matang atau berat yang kurang daripada 2,500 gram mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami kerencat mental. Usia kandungan adalah sangat penting kerana ia akan menentukan kematangan organ dalam janin yang sedang berkembang. Penyakit Herpes simple ialah sejenis penyakit yang berjangkit melalui hubungan seks. Ibu yang menghadapi Herpes simple berkemungkinan tinggi melahirkan bayi terencat mental. Kekurangan oksigen semasa kelahiran juga boleh mencederakan otak seseorang bayi sehingga menyebabkan terencat mental. Dianggarkan 1,5 juta kanak-kanak yang berumur di antara 1 hingga 5 tahun yang menunjukkan peningkatan plumbum dalam darah mereka. Keracunan plumbum dan juga fetal alcohol syndrome merupakan punca terencat akal yang boleh dicegah sama sekali daripada berlaku. Masalah terencat akal terbahagi kepada beberapa ciri, antaranya adalah dari segi kognitif, sosial, tingkah laku tambahan, fizikal dan kesihatan, emosi dan akademik. Dari segi kognitif, kanak-kanak terencat akal mempunyai masalah ingatan seperti kerap terlupa perkara-perkara sepenuhnya dilakukan atau lupa perkara yang baru diajar. Selain itu, mental kognisi adalah kebolehan untuk berfikir. Sekiranya menghadapi sesuatu masalah dalam rutin harian mereka, mereka akan menghadapi kesukaran menyelesaikannya. Mereka juga mengalami masalah motivasi yang rendah seperti mahu meneruskan sesuatu tugasan dan mudah berputus asa. Kebanyakan kanak-kanak terencat akan menghadapi masalah kelewatan dalam perkembangan bahasa. Misalnya, mereka mengambil masa lama hanya untuk memahami konsep mudah seperti konsep atas, bawah, tepi dan sebagainya. Seterusnya, dari segi sosial kebanyakan, kanak-kanak terencat akan menghadapi kesukaran dalam hubungan sosial. Kebiasaannya, mereka kurang diterima oleh rakan sebaya, mungkin diketepikan. Keadaan ini disebabkan murid berkelakuan tidak matang, tidak mempunyai tingkah laku yang khusus, antaranya adalah seperti mahukan ganjaran tertentu, menarik rambut, menggigit atau tabiat suka mencederakan diri. Mereka perlukan perhatian akibat daripada perasaan kesunyian, kemurungan dan juga kemahiran sosial. Tambahan lagi, individu terencat akal mempunyai masalah kesihatan sampingan selain kecacatan yang dialami. Misalnya, kanak-kanak sindrom Down menunjukkan ciri-ciri kelainan pada muka, jari dan badan serta penyakit seperti jantung berlubang dan paru-paru. Dalam proses pembelajaran, murid terencat akal selalunya perlu bekerja keras, membuat latihan yang banyak dan memerlukan masa yang lama berbanding murid normal. Individu terencat akal akan menghadapi masalah pencapaian akademik yang rendah. Saya Angel Kong akan menerangkan cara rawatan kanak-kanak terencat akal.
Ada beberapa cara rawatan bagi kanak-kanak terancam akal. Antaranya, kaunseling yang berterusan untuk membantu mereka menghadapi situasi mereka. Ibu bapa akan mendapat pelan perkhidmatan keluarga yang menjelaskan keperluan kanak-kanak. Pelan ini juga akan memperinci perkhidmatan yang kanak-kanak perlukan untuk membantu mereka dalam pertumbuhan yang normal. Selain itu, keperluan keluarga juga akan dimasukkan dalam pelan tersebut. Rawatan tersebut merangkumi terapi tingkah laku, terapi pekerjaan, kaunseling dan dalam beberapa kes penggunaan ubat. Pengubahan gaya hidup dan kaedah pengubatan sampingan mungkin boleh membantu ibu bapa dalam menghadapi terancam akal. Pertama sekali, ibu bapa harus mengetahui sebanyak mungkin tentang kecacatan intelektual. Semakin banyak yang ibu bapa tahu, semakin baik mereka boleh menjaga anak mereka. Selain itu, ibu bapa harus menggalakkan anak mereka untuk berdikari. Biarkan mereka mencuba perkara baru dan galakkan mereka melakukan sesuatu perkara dengan sendirinya. Berikan bimbingan apabila diperlukan dan maklum balas positif apabila kanak-kanak melakukan sesuatu yang baik atau mahir dalam perkara baru. Selain itu, ibu bapa harus memastikan anak mereka terlibat dalam aktiviti kumpulan. Mengambil kelas seni atau menyertai persatuan pengangkat akan membantu kanak-kanak mereka membina kemahiran sosial. Ibu bapa harus memastikan diri sendiri sentiasa terlibat. Dengan cara berhubung dengan guru anak mereka, mereka akan dapat mengikuti kemajuannya dan memperkukuh apa yang kanak-kanak belajar di sekolah melalui amalan di rumah. Ibu bapa juga boleh mengenali ibu bapa kanak-kanak lain yang cacat intelek. Mereka boleh menjadi sumber nasihat dan sokongan emosi yang bagus. Selanjutnya, jika sesuatu masalah pada janin dapat dikesan awal, boleh menjalani rawatan perubatan untuk mengatasi sebelum bayi lahir. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Fakta menarik tentang terancam akal adalah mengenai sejarah pendidikan kanak-kanak terancam akal. Sejak dulu, terancam akal telah wujud dan pandangan masyarakat mengenai terancam akal berubah mengikut zaman. Terdapat beberapa tokoh percaya memberi tanggapan baru bahawa individu terancam akal boleh mendapat faedah daripada latihan tertentu. Pada kurun ke-18, tokoh bernama Iram memerlukan cubaan pertama mengkaji tentang individu terancam akal. Permulaannya, Iram terjumpa seorang kanak-kanak dari dalam hutan di Perancis dan beliau menjaga kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak ini terkenal dengan gelaran Will Boy of Aveyron dan diberi nama Victor. Tokoh Idra percaya perkembangan akal kanak-kanak tersebut terencat kerana tekanan persekitarannya yang liar dan tidak ada hubungan dengan manusia lain. Usahanya hanya menunjukkan kesayaannya sedikit dan kanak-kanak itu masih tidak dapat bercakap. Seterusnya, usaha Idra disambung oleh tokoh yang bernama Sesuki, iaitu rakannya. Beliau percaya terancam akal disebabkan oleh sensasi atau impresi terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasai dan lain-lain tidak sampai ke otak. Beliau juga yakin sekiranya individu terancam akal diberi rangsangan deria dan latihan fizikal secara intensif, maka setidaknya ada juga rangsangan yang dapat sampai. Beliau juga yakin sekiranya individu terancam akal diberi rangsangan deria dan latihan fizikal secara intensif, maka setidaknya ada juga rangsangan yang sampai ke otak. Pada awal kurun ke-20, Maria Montessori. Kesimpulannya, kanak-kanak terancam akal adalah kanak-kanak yang lewat dalam perkembangan berbanding dengan kanak-kanak normal. Selain itu, kelemahan mereka juga kurang jika dibandingkan dengan kanak-kanak seumur dengan mereka. Kanak yang ditafsirkan sebagai terancam akal adalah kanak-kanak yang mempunyai daya pemikiran
yang berkurangan dan bermasalah dalam pembelajaran. Mereka yang mempunyai kerencatan akal yang teruk tidak boleh berjalan, bercakap dan menjaga diri. Manakala mereka yang tidak teruk hanya mengalami masalah mempelajari cara-cara hidup seperti menjaga diri. Kecacatan terbahagi kepada kecacatan fizikal atau anggota, penglihatan dan pendengaran. Kecacatan anggota tidak bermaksud anak itu terancam akal. Kanak-kanak terancam akal memerlukan masa yang lama untuk mempelajari sesuatu kemahiran jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal. Hanya sebahagian kecil sahaja kanak-kanak dilahirkan cacat dan tidak normal, dan sebahagian besarnya sihat dan normal. Sungguh pun begitu, kanak-kanak yang sihat dan normal ini tidak semuanya akan menjadi dewasa yang normal.